Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu wa imam qaidi jali Allahumma waj'al wa baraka wa sallam walhamdulillah. Tinggi dengan limpah kurnia kesempatan, masa, peluang, kesihatan untuk kita sambung kita riba jalan masa. Kita akan sambung formula riba yang pertama. Sebelum kita akan sambung yang kedua, kita nak detailkan formula riba. Muka surat 13 kalau Rumi. Tajuk dia riba dan hukumnya. Sambung lagi ni, tidak sah jual emas dengan emas atau perak dengan perak atau gandum dengan gandum, melainkan hendaklah ada padanya 3 syarat. Baik. Sebelum kita sambung pendetailan tu tuan-tuan, tajuk ni dia termasuk dalam formula riba yang pertama. Sebelum kita sebut formula, kita sebut sekali lagi tuan-tuan dia punya struktur riba ataupun dalam tajuk ni. Sebelum kita nak putih transaksi itu riba ataupun tidak, maka kita kena tengok panduan dalam mudah untuk kita hukum riba, melainkan tengok panduan dalam tajuk riba, khususnya dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Tetapi kita tahu pembahagian riba dalam mazhab ada 4. Ada 4. Yang pertamanya iaitu riba jual beli. Ada 3 jenis riba sahaja dalam jual beli. Pertamanya riba fadli, yang kedua riba nasai, dan ketiga riba yadi. Pembahagian riba yang kedua iaitu riba berlaku di dalam transaksi hutang ataupun riba, iaitu riba al-qard. Ulang kesemuanya riba dalam mazhab Syafi'i hanya ada 4 sahaja. Dia tidak ada riba jahiliyah, itu mazhab lain. Kalau tuan biasa baca buku kontemporari ini, sistem keuangan kontemporari ataupun panggil apa, muamalah kontemporari ini, dia fokus kepada mazhab panggil a'immatus salasah, 3 mazhab, iaitu Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Dia beza. Yang kedua, tajuk yang kedua, item ribawi. Ini panduan untuk kita kenal transaksi ataupun panggil pertukaran itu. Kita nak tahu berlaku riba apa, kita nak kena tengok riba ada 4 itu berlaku dalam jual beli ataupun berlaku dalam hutang. Kalau berlaku dalam hutang, satu riba, itu qardi. Kalau berlaku dalam jual beli, kemungkinan dia boleh jadi salah satu daripada 3 riba. Cuma nak panduan keduanya dipanggil apa? Dipanggil item ribawi. Bahasa akademik dipanggil al-illatu riba. Illah riba. Illah riba ni dipanggil barang ribawi. Bahasa kita item ribawi. Bukan semua item ini boleh berlaku riba, tidak. Kereta dengan duit tak berlaku riba. Walaupun dengan sebab
kereta dengan duit, dia tidak berlaku riba. Qardi, melainkan ribal qardi, riba dalam isu hutang. Asalkan akad hutang saja boleh berlaku riba. Kita akan bincangkan datang. Ini baru tajuk riba dalam jual beli. Asalkan riba hutang, bukan hutang duit saja boleh berlaku riba. Hutang makanan boleh berlaku riba. Hutang pakaian boleh berlaku riba. Apa saja hutang. Kita akan bincangkan datang. Kita dah nampak hutang, sebut hutang, nampak duit saja. Pinjam. Pinjam ataupun hutang. Pinjaman ataupun hutangan. Kita nampak duit saja. Dia tidak spesifik kepada duit. Asalkan harta yang boleh yang digunakan untuk hutang, maka kalau akad tak kena gaya, dipanggil riba hutang. Jadi item ribawi dalam mazhab kita tuan-puan, dia hanya ada dua. Yang muktamad ada dua sahaja. Yang pertama dipanggil naqdun ataupun nuqud, emas perak ataupun dinar dirham. Emas perak dan juga dinar atau dirham. Yang keduanya ialah item yang kedua makanan. Dia panggil mat'umuh, makanan. Sama ada makanan itu kita dah bahas sebelum daripada ni, meliputi 3 ciri: makanan asas, makanan tambahan, juga makanan atau panggil apa? Ubat-ubatan. Termasuk makanan. Tak boleh nak tukar sembarangan, tukar makanan dengan makanan, apa nama ini, ubat-ubatan sama ubat-ubatan, ataupun juga dipanggil makanan tambahan dengan makanan tambahan. Baik. Yang kedua, yang ketiga, dia ada, semuanya ada 4 subtopik. Subtopik yang ketiga dalam riba, dia panggil apa? Dia panggil formula riba. Formula ni sebab apa kita gunakan formula? Sebab lebih mudah untuk kita hukumkan sesuatu praktis itu. Suatu transaksi itu kita nak kena scan, nak kena teliti, nak kena tengok dari sudut beberapa panduan yang kita sebut tadi. Kita kena mula-mula kita tengok item ribawi. Kita dah tahu riba itu ada 4. Kita riba apa berlaku dan praktis ni, kena tengok item ribawi. Item ribawi syarat dia mesti, syarat dia mesti, ini kita ada 2 formula. Formula pertama apa? Formula pertama bersamaan. Dalam bahasa akademik dia ringkas saja, bersatu jenis dan bersatu illah. Dalam kitab Arab dia sebut bersatu illah dan bersatu jenis, berisiko berlaku 3 riba. Dan jual beli ada 3 riba saja. Apa maksud bersatu jenis, bersatu? Maksud dia sama item ribawi. Itu ilah. Sama item dan sama jenis item. Dia panggil pertamanya sama-sama item barang. Sama ada item dia, dua item tu, emas ataupun perak dan makanan. Sama. Apa maksud sama? Dia ada pembeli mesti sama item. Kalau penjual emas, mesti pembeli emas. Kalau sama item, itu formula kedua. Kalau pembeli emas, penjual pula perak, itu dipanggil formula kedua. Formula pertama sama. Kalau emas mesti sama emas, perak sama perak, makanan sama makanan. Saya tukarlah makanan, saya tukar air dengan air, saya tukar nasi dengan nasi, saya tukar beras dengan, kalau tukar beras dengan, itu tak menjadi isu. Kenapa? Kerana berbeza item. Satunya item penjualnya duit, pembelinya makanan. Maka isu tak menjadi untuk dibahas riba. Okey, bersamaan jenis, bersamaan item dan item, dia boleh berlaku 3 riba. Kalau kita tak tahu cara dia ataupun tak tahu syarat yang telah diperuntukkan di dalam sistem muamalah, boleh berlaku 3 riba. Apa dia sama jenis dan sama item sama jenis? Okey, jenis item tu kita tengok. Kita ambil item itu emas. Contoh pertama, emas, dan emas tu pula dia ada jenis dia. Ada emas jenis 9, jenis 9. Ini nak kena sama. Kalau sama item tapi jenis, dia formula lain. Ni kita nak sama-sama dulu. Kalau perak sama perak. Makanan
Contoh kedua makanan. Okey, penjual makanan, pembeli makanan. Penjual beras, pembeli beras. Ini sama tak beras dia? Sama jenis. Contohlah, beras ni umum. Maka beras ni pula dia ada jenis dia. Ada brand dia. Ada beras basmati, ada beras yang ni selain daripada basmati. Sama tak sama basmati? Sama. Apabila sama, dia berisiko berlaku 3 riba. Kalau beras dengan gandum, itu dipanggil makanan sama. Gandum pun makanan, beras pun makanan, jenis lain. Yang ni jenis gandum, yang ni jenis beras. Dahlah gandum tu pada jenis, beras tu pada jenis. Tapi kita tengok jenis tersebut yang umumnya. Kalau makanan tu umum, maka jenis makanan, gandumnya, berasnya, jagunnya, bijirinnya, itu dipanggil jenis dia. Okey, formula pertama. Berisiko berlaku 3 riba. Okey, riba pertama apa dia? Riba pertama dia boleh berlaku ribal fadli. Ribal fadli. Riba dengan sebab tak sama, lebih. Tak sama salah satu daripada dua tadi. Tak sama di antara penjual dengan pembeli. Itu dia panggil aqdun iwadin ataupun aqdun maqsusin ghaira ma'lumin tamathulin fi mi'yar syar'i bila halatal aqdi. Itu takrif riba dalam mazhab Syafi'i. Jadi tukar apa dia? Pertukaran antara pembeli dengan pembeli, item yang sama, jenis yang sama, ghaira ma'lumin, ghaira tamathul, yang tak bersamaan kadar timbangan, kadar sukatan ataupun kadar timbangan tak sama. Itu dipanggil ghaira ma'lumin tamathulin fi mi'yar syar'i. Sukatan dan timbangan ini dikira apa? Dikira mi'yar syar'i, ikut sukatan dalam Islam, bukan ikut sukatan semasa, tidak. Mi'yar syar'i ini sukatan yang digunakan pada zaman Nabi. Dia tak kira sukatan semasa. Kalau beras tuan-puan, dia mesti disukat, bukan ditimbang. Walaupun hari ini ditimbang, dia kena kira sukat. Timbang sama berat tetap berlaku riba. Tak boleh tukar beras 10 kilo dengan beras 10 kilo. Tak boleh. Tukar beras dengan duit, tak apalah, tak menjadi isu. Sebab tu penting untuk tengok cara nak dari sudut praktikalnya, cara nak hukum akad ini riba ataupun tidak, nak kena tengok dia punya struktur yang kita sebut tadi. Nak tengok pertama item dulu. Item ribawi dulu. Yang kedua baru tengok formula. Kita tengok dah dua ni sama item, tengok ni. Maksud ada item riba. Tengok makanan, yang belah penjual pun makanan, belah pembeli pun makanan. Kita pun tengok pula dia punya formula. Formula pertama, kalau sama jenis item, maksudnya sama item dan sama jenis, maka dia kena jaga 3 syarat kalau tak nak berlaku riba. Bukan maksud sama item sama jenis terus kita hukum riba, tidak. Yang nak kata riba ni, yang pertama kalau riba fadli, sebab apa? Sebab dia tak sama kadar timbangan ataupun sukatan. Walaupun tak sama sikit saja. Contohlah tuan-puan, kita ambil beras dengan beras. Contoh sahaja. Hari ni dia tak tukarlah tuan-puan, beras dengan beras. Yang ditukar nasi dengan nasi. Dia tukar air dengan air. Dia guna tukarlah. Kalau tak guna tukar, tak apa, main senyap sahaja. Tengok kawan dia order nasi lain, dia order nasi lain, tersilap order. Lepas tu main tukar senyap-senyap, tak ada lafaz, maka yang tu tak apa. Dia kena lafaz. Dalam mazhab Syafi'i dia kena lafaz. Aqdun, kena ada aqdun. Aqdun iwadin maksusin, akad pertukaran maksus ni item ribawi. Itu maksud maksus. Akad barang tukar barang yang dikhususkan saja, bukan semua barang berlaku riba. Maksudnya akad tukar.
saya tukar, iwadin ni tukar. Bahasa syarak dia panggil jual belilah. Terjemahan daripada jual itu iwadin, maksud tukar. Ni kita tukar nasi, saya tukar nasi goreng saya dengan nasi goreng kau. Sebab saya tak makan nasi goreng ni, kau makan nasi goreng saya, kita tukar. Kalaulah diterima oleh kawan kita, dia setuju, dia kata ya, maka jadi riba. Semata-mata tukar itu riba walaupun tak makan lagi. Haram step yang pertama, step yang kedua pula haram makan riba. Riba ni dia dua tuan-tuan, bukan makan saja haram. Semata-mata akad tu haram, yang kedua makan riba tu haram. Bukan kata akad tu tak apa, makan saja tak boleh. Sebab tu setengah orang duit, dia kata hak lebih kita jangan makan. Nanti kita akan belajar akan datang riba qardi, riba pinjam, riba hutang. Hak lebih tu dia kata riba, jangan ambil hak lebih tu. Dia tak tahu semata-mata akad saja riba haram walaupun tak guna lagi. Guna itu ialah haram yang kedua. Kesan implikasi hukum tu dia panggil. Kesan daripada akad. Keluarnya hukum dua. Pertamanya haram akad, yang kedua haram mengguna ataupun tasarruf barang riba. Kenapa? Kerana barang riba ini dia tidak sah transaksi. Itu dia punya key, apa dia kata kunci dia. Kenapa haram? Kerana haram dia adalah dasar dia, transaksi itu tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita ingat balik tuan-tuan, salah satu daripada takrif definisi jual beli iaitu muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Tukar harta dengan harta yang diizin oleh syarak. Kenapa? Kerana ada pertukaran yang tidak diizin oleh syarak, iaitu melibatkan tukaran yang menjadi riba. Itu tidak diizin. Sebab tu kita nak hukum riba, dia tak boleh. Kalau turun boleh. Penalty tuan-tuan. Bayar saman. Ataupun yang keduanya bayar parking. Ini bukan tajuk buyung, bukan riba buyung, bukan riba jual beli akan datang. Cuma nak bagi tu. Jangan tengok saja terus riba. Parking, kalau kita tak bayar segera tuan, kita delay, dia ada penalty lah. Ada kan? Contohlah, parking hari ni bayar ataupun sengaja. Ada juga sengaja tak bayar. Dia tak tahu. Kita buat parking tu apa memang fair lah. Memang nak cari yang free. Kalau orang kena parking ngumpak kita, maki kita, apalah bayar mahal. Dia tak tahu harta yang dia parking tu milik orang. Dia nak free. Walaupun milik itu milik perbadanan, ataupun dalam di Putrajaya dipanggil perbadanan, tempat lain dipanggil majlis daerah. Walaupun kita kata majlis daerah ini kerajaan tempatan, walaupun bukan dia ada dua entiti, kerajaan tempatan dan kerajaan negeri. Dia kata ini bukan individu, ini kerajaan, patut bagi free. Jadi marah. Jawab dia tuan-tuan, kalau harta orang, kalau dia dah kena, tetap kena bayar. Sebab itu milik. Kita nak park kat situ, nak sewa, perlu izinan dia. Kalau dia kita nak park, kena bayar, wajib bayar. Haram apa yang bayar. Contohlah tuan-tuan, kita bukan nak bicara bayar tak bayar, tapi kita nak bincang soal kalau tak bayar segera, bayar sebulan up. Tak kisahlah murah saja RM10 contohnya. Tapi yang lebih itu, apa hukum bayar yang lebih itu? Jawab dia, haram riba. Mudah dia babu riba. Kenapa riba ji? Lebih. Dia nampak lebih je. Riba fadli kan riba lebih. Patan lebih je riba. Jangan. Dia bukan semua lebih riba. Kena tengok. Tu sebab tu kita dah bagi struktur cara untuk awak panggil apa? Panduan sebelum kita hukumkan riba. Inilah panduannya. Kena tengok item ribawi dulu. Satu item ribawi tanah. Tepat kan? Kawasan tu. Yang kedua yang nak tukar dengan apa? Kita bayar apa pertukaran lain? Pertukaran dia ialah manfaat dia panggil. Manfaat apa? Benefit kita boleh parking. Kita bukan milik tanah, bukan. Tapi manfaat parking tu, manfaat tanah yang disediakan lot tu untuk kita parking.
Jadi pertukaran apa? Duit dengan manfaat. Maka duit dalam mazhab Syafi'i pun tidak item ribawi, manfaat pun tak termasuk item ribawi. Tak boleh berlaku riba. Baik, ada satu lagi riba hutang. Nah, kita tak belajar lagi, riba hutang. Ada akad hutang tak? Tak akad hutang. Maksud riba hutang ni riba yang berlaku dalam hutang, bukan jual beli hutang. Jangan bertukar. Itu duk pening orang kita tu. Tak boleh beza di antara akad hutang dengan akad jual beli hutang. Beza. Akad jual beli hutang walaupun kali ganda tuan daripada harga cash, tak boleh jadi riba. Contohlah harga cash, contoh tuan. Harga cash 100k, harga kereta. Kalau beli cash 100k saja. Tiba-tiba kita beli secara hutang 10 tahun ataupun 9 tahun, dia pergi sampai 150. 50 tu apa dia? Riba. Lebih riba selalu. Dia tak nak beli cash, nak beli hutang, nak lambat. Lebih pula duk marah. Dia tak tahu yang lebih itu bukan riba. Cuma ada lah yang riba. Ni nak cerita hak tak riba ni. Kalau hak riba tu ada juga. Lagu mana riba? Dia akad hutang bayar lebih. Tapi kena ada akad mazhab kita. Mazhab lain memang tak ada akad. Mazhab Hanaf Maliki al-ma'lun kal masyhur, dia ada kaedah dia. Kita ni duk terpengaruh dengan mazhab lain pun ada. Dah tahu umum dah satu hal. Lepas tu mazhab pula dah berkecamuk dah. Tak sama tuan. Itu jadi pening kita tu. Channel bercampur. Lepas tu pula dia punya struktur pun tak tahu, disiplin ilmu riba pun tak berapa nak clear mana. Yang tahu satu je, lebih riba. Yang tu poin yang dia pegang betul-betul. Lebih riba. Bayar sewa, bayar parking tadi, lebih riba. Bayar saman, lebih riba. Saman kan bayar segera 300. Kalau bayar 2-3 tahun lagi, contohlah, ada tunggakan lagi, riba juga. Mudah sungguh dia. Dia tak tahu sama tu ada akad atau tidak. Akad apa sama tu? Kena tanya dulu. Sebelum pergi item tu. Saman bukan ada akad tuan-puan. Tak ada pertukaran saman ni. Saman ni tuan-puan, tak ada pertukaran. Dalam sistem muamalah saman tak sah. Haram kita ambil saman. Tak sah saman. Sebab tidak ada pertukaran. Islam membenarkan nak ambil dia orang melalui saluran yang diperuntukkan dalam muamalah. Kena mana-mana ikut akad yang telah diperuntukkan. Kalau nak ambil tanpa ada imbal balas, maka tak dibenarkan. Memaksa orang bayar tanpa ada imbal balas, tak paksa tak apalah. Orang nak bayar saman, apa orang nak bayar? Bukan saman lah, orang nak bayar dengan tak paksa apa, itu tidak menjadi isu. Tapi memaksa orang untuk bayar tanpa ada imban balas, maka haram. Hukum mengambil haram, hukum membayar makruh. Bayar makruh, tak dapat pahala. Sekali saman 2-3 ribu kita habis, tak dapat pahala. Tapi kena bayar lah. Itu makruh tu. Kata kena bayar, haram. Tu kena bayar, tu jadi makruh tu. Dia paksa kita bayar, tu jadi makruh. Kalau dia tak paksa kita bayar, harus. Tak bayar apa tak apa. Tu dia panggil harus. Baik, settle tuan. Jadi bayar parking tuan tak jadi riba. Tapi haram tak dia? Haram. Kenapa? Dia mengambil duit orang tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak. Syarak tak membenarkan ambil macam tu. Tapi nak cerita, haram bukan kerana riba. Haram kerana mengambil duit orang cara yang bukan hak. Dalam istilah muamalat dipanggil mengambil duit orang cara zalim. Dia kena ada saluran tu. Kita belajar muamalat, dia ada 20 lebih dia punya sistem untuk kita pilih mana-mana akad yang nak bagi ambil duit orang tu ada sah. Apabila sah saja ambil duit orang, baru kita boleh tasarruf. Tasarruf ni pula tuan-puan, kena tengok juga. Kadang-kadang orang belajar biasa umum tuan-puan, dia sah ambil duit orang, cara untuk dia nak tasarruf, dia tasarruf ikut standard biasa. Sebab apa?
Sebab dia tak tahu. Dia ingat semata-mata sah ambil duit orang, dah ada akad, maka tasarruf. Tasarruf ni dipanggil menggunakan duit orang itu. Ada dalam sistem muamalat tuan-puan, ada kalanya kita ambil duit orang dan nak handle, maksud nak urus duit itu, nak guna duit itu, mesti tengok balik. Apa tengok balik? Tengok balik cara kita akad. Contoh tuan-puan, contoh ni, ini masuk keluar tajuk sekejap. Kita hilang sekejap. Contoh, ada akad yang nama dia ialah hebah. Akad nama dia hebah. Kita boleh ambil duit orang dengan akad hebah, dan kita boleh bagi kepada orang dengan hebah. Hebah ni banyak tuan-puan, dia ada tajuk dia khusus. Ada hebah dia panggil umum. Dia panggil hebah mutlak, hebah umum. Ni saya hebah kepada Abawai. Ni saya hebah kepada Hafiz. Umum. Apabila saya hebah kepada dia, dia terima, jadi apa? Jadi duit itu milik dia. Dia boleh guna ikut dia suka. Tak perlu tengok kepada akad saya. Kenapa? Kerana saya akad hebah secara umum, maknanya perpindahan duit itu telah menjadi milik dia. Okey. Ada kala tuan-puan, cara kita nak guna duit ini kena tengok kepada terma ataupun kena tengok kepada akad dia. Ada hebah yang kedua tuan-puan, nama dia lah hebah bita'yin, hebah bisyartin. Dua nama sama je. Hebah bisyartin, hebah bita'yin. Ini bahaya tuan-puan. Ramai orang guna terma ni, tapi penggunaan pengurusan duit dia tak tahu cara. Haram jawab dia. Tetap dosa. Mana contoh hebah bita'yin? Tadi hebah umum, saya kata ambil duit saya bagi untuk umum saja. Tapi ada satu lagi nama dia hebah bita'yin. Saya kata, Hafiz, duit ni saya bagi untuk guna beli baju. Baju apa? Ta'yin ni saya menyatakan tujuan saya bagi kepada duit dia. Tu panggil ta'yin. Hebah bita'yin ataupun hebah bisyartin. Syartin ni apa? Syartin saya meletakkan syarat untuk dia guna duit saya. Maknanya tuan-puan, jadi duit dia dah. Ya, jadi duit dia apabila saya hebah. Tapi ingat, cara dia nak handle duit itu mesti tengok apa tujuan saya. Kalau tujuan saya nyatakan secara detail, beli baju umum, baju apa pun boleh dia beli. Kalau saya detailkan lagi, beli baju jubah, tak boleh beli baju lain. Haram dia beli baju kemeja, haram dia beli t-shirt, haram dia beli kain, haram dia bedal buat beli kopiah. Tambah-tambah lagi buat makan, tambah buat buah minyak kereta, lagi haram. Tambah-tambah sedekah pada orang lain. Dah duit saya, takkan tak boleh sedekah. Memang duit kita. Tapi tengok orang bagi tadi. Orang bagi ada tak nyata ta'yin? Tak ada. Boleh guna untuk apa saja. Tapi orang bagi tadi, ada tak? Ada. Dia nyata apa? Dia suruh saya beli jubah. Kena beli jubah. Haram kita beli benda lain. Kenapa? Kerana dia nak pemberian duit ini, pahala yang dia nak, tuan-puan, pahala apa? Pahala jubah. Sebab kita kena ingat, pemberian ni ada dua pahala. Ini dalam muamalat dia kena detail, tuan-puan. Pahala pertama semata-mata beri, dah dapat pahala lah. Pahala yang kedua, tuan-puan, pahala menggunakan duit barang kita tu pahala asin. Sebab itu orang yang tahu muamalah, dia nak dua pahala segera. Bukan pahala semata-mata beri, tu saja. Satu lagi tak dapat lagi pahala, dia tak guna-guna. Ataupun dia guna ke lain. Tu haram tu. Jadi haram ni tuan-puan, dua-dua haram. Haram macam mana? Pertama, dia guna pada tempat lain, haram. Yang kedua, dinamakan tak amanah juga dia. Sekira dia tak guna-guna, duk simpan 10 tahun dah simpan. Kalau individu, jangan simpan. Banyak ni hak duk panggil simpan ni, surau dengan masjid dia. Haram pun. Ni kena masuk kelas apa tuan-puan? Tajuk khusus, nama dia, tajuk dalam muamalah. Kita dah jarang belajar muamalah. Tajuk di belakang, nama dia ialah Sistem Pengurusan Harta Masjid. Ada dalam muamalah. Jadi, orang tak amanah ni tuan-puan, mengurus dana sama ada dana personal ataupun dana umum. Tak amanah ni yang pertama apa? Yang pertama, dia guna untuk tempat lain. Orang bagi suruh beli jubah, dia bedal makan. Beli nasi lemak. Orang beli untuk, orang cakap, ni buah minyak ni ustaz, buah minyak, duit saya bagi 100. Oh, dia dapat 100. Tak buah minyak.
Ikut dan dia haram. Kenapa? Dia tak amanah, menggunakan duit pada tempat lain. Yang kedua, tak amanah juga apa? Tak menggunakan duit, simpan sampai 3-4 tahun. Kenapa dinamakan tak amanah? Kawan nak 2 pahala. Orang yang memberi nak 2 pahala. Pertamanya pahala memberi, dapat dah. Yang keduanya dia nak pahala guna. Itu yang dia tak dapat tu. Macam tengah-tengah tempat tuan-tuan, saya nak guna bendahari. Ada satu tempat tu pengerusi marah. Kata, macam mana pengerusi ni? Dia tak boleh buat apa, tak ada kuasa, marah ke bendahari. Bendahari tak bagi duit kat dia. Sampai kena buat seminar, panggil saya, Ustaz, saya nak buat seminar pengurusan dana. Kenapa Haji? Saya heran, bendahari saya, dia pengerusi, ada kuasa veto, paksa bendahari, lucu jawatan bendahari ni, tak mana dah, tak berani. Ustaz, mari tolong buat seminar. Saya kumpulkan semua AJK ada daripada 30 orang ni. Buatlah kita seminar. Nasib baik bendahari pergi, dia kata. Mula-mula tu bimbang, takut bendahari tak pergi. Nasib baiklah bendahari pergi. Jadi tak amanah apa? Tak nak guna duit. Apabila pengerusi minta duit kita tak banyak ni. Tengok cek ada berapa? Ada beratus ribu. Bukan ada 50,000 macam surau kita. Bukan ada 100,000 masjid ni. Kat dengan 200,000, ada setengah masjid 1 juta pun ada tuan-tuan, masjid besar. Haram dia tak menggunakan. Guna dulu, habis kutip. Guna, habis kutip. Ni kutip je kerja. Tiap kali mak kutip. Mengutip duit orang. Pahala mana? Tuan nak pahala. Kalau saya tuan-tuan, saya akan beri kepada masjid yang imarah. Saya akan tengok masjid ni keluar duit banyak. Habis dia guna. Habis dia guna. Itu yang kita nak. Sebab kita nak pahala beri dan pahala orang guna. Dia panggil jariyah. Pahala mengalir apabila orang guna. Tu kena batu tuan-puan. Apapun jawatan kita, kena ada ilmu fardu ain. Memang betul ulama pesan sangat-sangat, nak jadi apa pun kena belajar dulu. Ilmu lah, ya bab duit saya dah belajar, ada saya accountant. Dia ingat belajar accountant ni boleh urus dana masjid. Lain. Accountant lain. Ni masjid ni kena ada ilmu khusus untuk dia. Dia panggil apa? Pengurusan dana masjid. Nak cari ilmu tu tak ada dalam bidang kita, accountant kita, tak ada. Memang dia ada dalam sistem muamalat saja. Habis tuan-tuan, itu iklan saja. Habis. Baik. Satu, kita tengok balik dalam kitab kita. Dah tahu dah dia punya formula. Pertama tuan-puan, kita tengok pertama dulu mana ni. Risiko pertama berlaku riba fadli. Kenapa? Kerana riba fadli kes tak sama. Tak sama apa? Beras dengan beras, nasi dengan nasi, air dengan air. Tak sama timbangan. Sebab tu tak boleh tukar tu, nasi dengan nasi tak boleh tukar. Walaupun dia kata, biasanya dia suka sama. Tak boleh. Kenapa ulama kata kalau beras dengan beras boleh suka? 10 gantan, 10 gantan boleh tukar. Kenapa? Kerana sama timbangan, sama sukatan. Kalau lebih sedikit je riba. 10 gantan, 11 gantan, riba. Yang mana riba? Yang tu, segantan tu. Kerana yang ni 10 gantan, yang ni 11 gantan. Nak tukar. Kenapa nak tukar juga beras sama beras? Ada sebab lah. Tak payah tanya yang tu. Ada sebab lah pasal nak tukar tu walaupun beras sama. Nak cerita kalau nak tukar beras yang sama, kena sama sukatan. Lebih sikit dah riba, tak boleh. Kalau tukar sama, tak riba. Tu kena jaga tu. Kita kata berisiko riba. Maknanya bukanlah kalau sama item, sama jenis terus riba. Tidak. Yang jadi riba fadli, tak sama timbangan. Sama jenis tak? Sama. Sama item tak? Sama. Sama tak kadar timbangan? Sama. Okey, tak jadi riba. Settle. Yang kedua tu pandai. Yang kedua ni kita akan sambung minggu depan. Cuma nak sebutnya bukan yang kedua, bukan formula kedua. Nak sebutnya beras tuan, kalau telah diproses walaupun sama, kata ulama tak sama, tak boleh tukar. Beras tak proses okey. Tapi kalau diproses menjadi nasi, maka tak boleh ditukar walaupun suka sama. Contohlah tuan-puan, di kedai ni dia goreng nasi goreng dia ni, kebanyakan dia suka, contohlah dia suka satu mangkuk ni. Goreng Pattaya ke USA ke, nasi goreng Cina, nasi goreng kampung. Sebelum dia buat tu dia dah suka satu mangkuk. Buh pinggan kita, satu mangkuk buh di pinggan kawan kita. Kawan kita nasi goreng
Pattaya, kita nasi goreng Cina. Kita tak makan nasi goreng Cina, kita makan nasi goreng Pattaya. Tukar dengan kawan. Boleh tak tukar? Haram, berlaku riba. Riba apa? Riba fadli. Kenapa? Tak sama. Sama lah, yang ni satu mangkuk, ini satu mangkuk. Apabila diproses, benda yang diproses, kata ulama, walaupun suka tetap tak sama. Gandum belum diproses, kalau suka sama tak berlaku riba. Gandum, penjual gandum, pembeli gandum, tak berlaku riba. Kalau duit dengan duit tak menjadi isu lah. Kita duk bincang ni sama item. Baik, settle. Baik, kita tengok tuan-tuan. Kita dah faham, kemudian kita tak boleh. Tak boleh. Ini soalan bagus, cepu mas. Ada orang kata, kita reda ustaz, dah setuju. Kan jual beli ni innamal bai' antaradin. Nabi kata jual beli ini mesti berlaku di atas reda meredai antar penjual dan pembeli, walaupun harga mahal. Ini orang tanya, dia kata sah dah ustaz, bukan jadi riba. Harga ini sepatut 100 saja, tapi dia bedal sampai 200. Barang yang kita tahu, contohlah handset ni, kita tahu nilai dia nya paling mahal pun 1000 saja, tapi dia bedal sampai 2000. Ini dah jadi riba. Dia pantang lah, riba aja dia tahu. Jawab dia tuan-tuan, walaupun barang tu modal, kita tahu modal 500 saja, tapi dia up sampai 2000, 3000, sah. Kenapa? Kerana dia reda. Tapi kalaulah memang pertukaran yang tidak dibenarkan, walaupun reda tetap haram. Ini penting. Biizni syar'i. Pertukaran yang tak sama kadar, maksudnya kalau item sama, jenis sama, tak sama kadar timbangan, tak diizin oleh syarak untuk tukar walaupun reda. Tak boleh reda. Tu bagus soalan tu. Ada orang tanya, dia tak apalah ustaz, memang saya setuju. Nasi saya tak nak. Saya nak nasi dia. Tukar je lah. Tak boleh tukar. Kerana pertukaran itu memang tak dibenarkan. Tukar pun tak sah. Sama juga. Rogol tak setuju. Zina suka sama suka. Zina suka sama suka. Dia jalan lah. Paksa, tak paksa. Dia setuju. Berzina ni dia setuju lah. Kalau tak setuju dia, kita duk kacau dia, puasa dia. Dia nak dicas sebagai rogol. Cas sebagai perkosa. Perkosa tak ada. Patut. Kalau perkosa tetap dosa lah. Tapi ni hak sama-sama suka ni. Panggil zina ni. Haram tak? Haram, tetap haram. Kenapa? Kerana itu tidak dibenarkan. Kalau nak juga boleh. Cara dia halalkan dengan akad. Akad ni menghalalkan. Macam tadilah. Ada tukar akad yang lebih, tak boleh. Tapi kalau tak ada akad, dia haram. Tukar yang tak ada akad, tak apa. Dia beza di akad itu. Contohlah, nak buat macam mana? Saya nak air dia, saya tak nak air, saya nak tukar. Jangan tukar. Heboh. Beri tu heboh. Tukar tu jual beli. Dia tak boleh jual beli saja. Jual beli haram. Tapi kalau heboh boleh. Saya reda. Reda apa? Reda heboh lah. Ambil nasi saya ni, saya beri je. Tapi bagilah nasi engkau tu. Tu dipanggil heboh bisawab. Heboh bisawab tuan-tuan, dengan kita nak barang dia, tu dipanggil heboh bisawab. Tapi berhati-hatilah, heboh bisawab ni termasuk jual beli juga. Sebab tu ulama kata tak boleh heboh bisawab. Tak boleh heboh bisawab. Sebab heboh bisawab dia termasuk jual beli. Maksud apa heboh bisawab? Heboh bisawab ni, baroy. Bagi air baroy. Saya bagi air saya. Tu dia panggil heboh bisawab. Heboh bisawab ni kita beri suatu benda, kita berimpian, maksud ingin benda dia nak bagi juga pada kita. Ulama kata itu termasuk jual beli. Hakikat jual beli zahirnya heboh. Yang boleh macam mana? Yang boleh ialah salin heboh menheboh. Dia panggil barang heboh saya heboh. Tu panggil salin heboh menheboh. Tu. Baik, saya tahu. Tidak sah jual, kita azam, tidak sah jual emas dengan emas. Tengok sama ke tu? Emas dengan emas, atau perak dengan perak, sama item dan sama jenis, atau gandum dengan gandum, melainkan hendaklah ada padanya 3 syarat. Sebab apa kena jaga 3 syarat? Berisiko 3 riba. Kita belajar hari ni 1 riba dulu. Syarat pertama dulu. Mana dia? Pertamanya, mahu sama banyak. Mahu ni nak,
mesti sama banyak ataupun sama berat barang yang dijual dengan barang yang jadi harganya. Memang kena sama berat di antara penjual dengan pembeli kalau benda itu ditimbang. Kena sama sukatan kalau benda itu disukat. Emas berapa gram? Emas penjual 100 gram, emas pembeli 100 gram. Boleh tak tukar? Boleh. Jangan, haramnya kita trade in emas lama gram tak sama dengan emas baru. Itu riba. Trade in emas lama, tambah ada barang kemas, cincin, apa saja tak kisah, asalkan emas. Sama ada emas tu perhiasan, atau emas tu jokon, ataupun emas tu dinar, tak kira, mesti sama. Sama apa? Sama timbangan. Kalau emas lama, gelang kita ni timbang gelang kita, contoh 50 gram gelang. Gelang baru yang kita nak beli berapa? 100 ataupun 50 gram. Tak sama. Ya, dah lah tak sama dari segi sukatan, tak sama pula ciri dia. Ciri. Maksud ciri ni walaupun brand sama tapi ciri tak sama. Jenis sama tak 916? Sama, tapi kualiti tak sama. Itu Islam jaga. Tak boleh. Lepas tu macam mana nak buat? Ada cara di belakang tu, tapi kita beritahu awal. Salah satu caranya, kita kena jangan tukar. Jangan kita trade in, kita tukar dengan emas baru, tambah duit, tak sah. Cara dia, mesti kita pilih akad yang dibenarkan. Akad apa dia? Pertamanya ialah akad hibah. Dia banyak dia punya alternatif yang ditetap ataupun yang dibuat oleh ulama. Belakang dia akan cerita. Satunya tuan, kita boleh hibah. Kita hibah kepada token emas lama kita. Dan kita beli emas baru. Kita beli emas baru dengan apa dia? Dengan harga yang tetap. Kalau dia kata harga baru ni berapa? Dia kata harga baru ni 5,000. Emas lama trading yang kita hibah tu nilai dia 2,000. Kita nak tambah 3 kan? Tambah 3 mesti akad harga 3. Jangan akad 5. Kita hibah tadi kan nilai 3, nilai 2. Maka yang balance kita kena tambah ada berapa? 3. Jangan akad 5, kena akad ikut yang duit yang kita nak bagi. Ada orang buat silap tuan, dia dah tahu cara tu, cuma silap di mana? Silap di akad harga. Dia kata tak apalah, saya dah tahu dah haram kalau saya trade ni. Yang ni saya hibah dulu kat token. Saya beri dulu emas lama saya kat token. Macam itulah hibah, dia bukan tahu apa, cakap beri bahasa Melayu lah. Saya beri kat token yang ni. Token tu seronok, beri lah. Baguslah. Beri saja bukan. Tapi sebenarnya hibah ni pemberian yang tanpa imbang balas lah. Kemudian dia kata, okey, you kena tambah 3,000 lagi. Jangan tambah macam tu saja, sebab tidak ada akad. Melainkan kalau tak nak pilih jual beli boleh. Dia suruh tambah, kita pun hibah 3,000 kat dia. Dia pun hibah pada kita emas tadi. Itu pun boleh, tak ada masalah. Cuma contohnya kita nak pilih akad jual beli. Kita tanya emas baru ni berapa, gelang baru ni okey, gelang baru ni 5,000. Tadi barang lama you sudah 2,000, you tambah 3 sajalah. Okey, tambah 3, ingat akad jual beli 3. Kita cakap kat dia, okey, saya beli emas baru ni token dengan harga 3,000. Dia okey, dia jawab okey saja, dia tak jawab jual. Sah. Itu dipanggil pilih akad jual beli. Dia boleh pilih hibah, boleh hibah. Kita hibah sahaja 3,000 ni, niat hibah, tak berlaku jual beli. Dia pun cakap kat dia, okey, you bagi saya. Dia pun ambil lah. You sudah bagi, kasih duit. Maknanya kita kasih duit kepada dia 3,000, itu hibah, dan dia bagi kepada kita juga hibah. Sah ke tidak? Sah. Tak berlaku jual beli, berlaku hibah menhibah. Betul. Boleh pilih hibah, boleh pilih akad jual beli, tapi kena jaga dia. Bisa tahu. Pertama, ataupun sama berat barang dijual dengan barang jadi harganya. Maka jika tidak sama banyak, seperti berkata penjual, saya jual emas saya yang seberat 1 gram ini kepada anda dengan seberat 1,5 gram emas anda, dan menerima oleh pembeli. Pembeli pun kata, ya, nescaya tidak sah akad ini dan jadi riba. Apabila penjual kata ni, saya jual emas saya ni 1 gram dengan bayaran dia dengan emas kamu 1,5 gram. Bayaran dia
Harga rantai ni 1 gram. Lalu kita nak jual kawan kita. Kawan kita tanya, berapa harga kamu nak jual ni 1 gram rantai ni? Aku nak jual dengan gelang kamu yang seberat 1,5 gram riba. Jadi 1 gram, gelang kita 1 gram, barang kita ni dia bagi barang, harga yang dia kena bayar ialah gelang juga, tapi nilainya ataupun beratnya 1,5 gram riba. Kenapa? Kerana tak sama timbangan. Patut dia nak bayar dengan emas. Kalau nak bayar dengan emas, mesti sama berat. Dan emas yang sama, berat yang sama. Kalau nak bayar dengan duit, itu tak bincang. Ini kita duk bincang riba fadli. Bebek. Riba apa? Ini dinamakan ribal fadli. Tu nama dia tuan. Kalau tukar sama item, sama jenis tapi tak sama timbangan, nama dia lah ribal fadli. Kena hidup balik nama tu tuan. Hari ni hilang dah nama ni. Orang panggil riba aje. Riba, tak tahu riba fadli ke riba nasak ke riba yadi. Ni kita belajar satu riba dulu malam ni. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung riba kedua. Nama dia riba yadi dan riba nasak. Baik, termasuk dalam riba ini memberi pinjaman, ini memberi hutang dengan ada interest, ini ada faedah untuk piutang. Itu akan datang kita sambung. Cuma ni nak cerita riba fadli ini ada satu lagi, iaitu riba dalam bab hutang. Yang tu kita akan sambung di belakang. Jadi kita fokus dulu riba berlaku dalam jual beli. Pertama riba apa? Riba fadli. Dengan sebab apa? Dengan sebab berlakunya pertukaran yang sama item, sama jenis item, tapi tak sama kadar timbangan dan tak sama kadar sukatan. Mudah saja. Itulah dinamakan riba fadli. Tapi formula kena ingat. Kedua, wallahu a'lam. Kedua tu berlaku riba liadi. Apa tumpuan riba liadi akan datang? Ini berlaku di money changer, iaitu dengan sebab delay, lambat serah dalam majlis. Tapi formula kena tetap ada. Formula tu kena item sama, tapi jenis tak sama. Item sama, jenis tak sama, dia boleh berlaku riba fadli. Kalau item sama, jenis sama, ya, juga boleh berlaku riba fadli. Dan boleh berlaku riba yang kedua, iaitu riba liadi dengan delay. Contohnya mah tu walaupun dah sama, kena serah segera. Sama tak mah? Sama. Maka kena serah segera dalam majlis akad. Kalau sama, tak berlaku riba fadli. Tapi dia tak serah segera majlis akad, dia delay. Sedangkan barang itu item ribawi yang ketat dijaga, maka berlaku riba yadi. Macam mana pula money changer boleh berlaku riba yadi? Dalam mazhab lain, bukan mazhab kita. Mazhab kita duit kan bukan riba. Mazhab kita duit tak riba. Tapi mazhab lain riba. Jaga. Siapa yang nak taklid mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia pergi di money changer, boleh berlaku riba yadi. Tak sama tak apa. Sebab tak sama itu riba fadli. Mana ada sama? Kalau berlaku RM nak tukar dengan rupi, sama tak? Mana ada nak sama? Tapi tak apa. Sebab apa? Sebab rupi dan RM ni jenis yang berbeza, bukan jenis yang sama. Apabila jenis berbeza, dia formula lain. Dia tak perlu sama. Dia kena jaga dua syarat je. Jangan delay dan jangan hutang. Delay tak boleh, hutang pun tak boleh. Delay maksudnya kita bagi RM, dia nak bagi rupi, ataupun kita ambil rupiah dulu, RM kita lambat. Dia ambil dulu dalam kereta RM. Itu nama dia riba yadi. Tapi bukan dalam mazhab kita lah. Kerana mazhab kita duit tak berlaku riba. Mazhab Hanafi dan Maliki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kuliah Najah. Okey. Ada ilah sedikit tuan-puan. Setiap kita ada kuliah di kuliah perdana kita ataupun dipanggil daurah bulanan mingguan di An-Najah untuk tuan-puan sebagai pengetahuan. Minggu yang kedua dan minggu keempat kita baca 3 kitab di Najah bermula pukul 9 pagi sampai pukul 12. Sebab 3 kitab. Bagi orang yang kelapangan boleh jemput tuan-puan untuk ke surau An-Najah Presiden 9 kan. Presiden 9 kita ada 3 kitab asas kita baca, fiqh, yang keduanya akidah, dan ketiga tasawuf. Ketiga kitab yang wajib kita cover untuk bantu masyarakat setempat, khususnya tuan-puan di Putrajaya ini, untuk melepaskan modul basic. Itu modul basic, modul yang semua orang wajib tahu. Modul solat, yang kedua akidah, kita belajar 13 ciri akidah, 13 ciri ketuhanan. Yang ketiga ialah kitab tasawuf, cara untuk kita beramal dalam ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Boleh ikuti page maklum, dalam page biasa kita buat piana maklum Aspar kan. Tuan-puan boleh like page Aspar Academy, Aspar nama dia. Dalam page tu akan di update tarikh kita punya kuliah. Maksud kuliah perdana tu lah, kuliah daurah besar kita tu bulanan kita buat sebab belajar maghrib ni tuan-puan dia santai. Jadi sebab tu kita create satu majlis yang formal. Memang tu majlis pengajian yang secara formal betul, secara rasmi betul. Sebab tu kita 3 kitab dan masa dia agak lebih. Memang lebih. Satu kitab pertama kita baca 1 jam setengah. Break minum air dan kemudian kita sambung pula setengah jam 2 kitab lah. Wallahu alam. Cuma tuan-puan dia lain sikit. Dia ada heboh. Dia ada mahal. Kat situlah tuan-puan kena ambil kira, tapi pahala lebih. Tuan-puan dia ada mahal. Bulanan dia berapa mahal bulanan? RM50. RM50 saja tuan-puan. Nilai dia RM50. Mahar ini bukan untuk orang panggil upah tuan-puan, tidak. Heboh tuan-puan beri secara percuma ni heboh untuk support pondok kita. Sebab anjuran ini walaupun dibuat di Najah, tapi sebenarnya anjuran pondok Asfar. Jadi cara pondok Asfar nak collect duit, salah satu caranya kita tak minta buat tabung tuan-puan. Salah satu cara kita buka pengajian untuk tuan-puan support anak-anak kita yang belajar sepenuh masa di Asfar. Jadi salah satu caranya lah RM50 seorang sebulan untuk dia support. Dan makan percuma. Diberi makan percuma, minum, makan dan minum lah, takkan makan saja tuan-puan. Makan dan minum percuma 2 kali sebulan sahaja. Wallahu a'lam. Boleh sebar-sebarkan tuan-puan, mudah-mudahan ada pahala kita tak mampu nak pergi, tapi kita rekrut orang lain belajar, mudah-mudahan kita akan dapat pahala untuk belajar. Itu penting. Kita tak mampu, tak ada kesempatan, tak apa, tapi kita sebarkan. Mungkin orang lain boleh pergi dengan usaha kita, menyebabkan kita akan dapat pahala. Sebanyak mana orang lain dapat, maka itulah pahala yang akan diberi kepada kita. Wallah.